Di bawah GST, peniaga dan penjual ataupun orang yang berdaftar dengan kerajaan untuk charge GST, dia dilantik sebagai pemungut cukai kerajaan. Dia tolong kutip cukai. Dia yang bayar GST tetap kepada rakyat. Jadi dia kutip klaim, akhirnya yang sampai akhir sekali adalah rakyat, dan rakyat akan akan tanggung cukai. Saya bagi contoh. Next. Saya bagi contoh, kita ambil contoh sekarang buka sekolah. Contoh macam mana orang beli kasut sekolah. Kasut sekolah untuk anak dan kesan dia bila ada GST nanti. Contohnya, kasut sekolah ini bermula daripada kilang buat kasut. Kilang buat kasut, dia akan beli getah, fabrik, gam dan lain-lain untuk buat kasut. Dia sebagai peniaga ataupun syarikat yang berdaftar, dia kena, kalau dia jual, dia charge GST. Kalau dia beli barang, dia claim balik GST. So, ambil contoh kilang kasut ni. Dia nak buat kasut, dia beli semua ni, katakanlah berapa tu sekarang? Saya tak nampak, 50,000 kan? Katakanlah kos dia untuk beli fabrik, getah semua ni 50,000. Dia beli daripada orang 50,000 ni. Bila dia beli 50,000, oleh kerana sebagai peniaga, dia bukan pembayar cukai, dia hanya kutip cukai, dia boleh claim balik RM3,000 cukai ke atas barang yang dia beli. Sebab dia dah bayar. Bila dia beli barang 50,000 tu kan, dia bayar kepada orang yang jual kat dia tu 53,000. 50,000 barang yang dia beli, 3,000 itu adalah cukai yang orang lain tolong kutip untuk kerajaan. Kan? Dia jual 50,000, 53,000, 50 kedai tu simpan, 3,000 kedai tu tolong kutip untuk kerajaan. Jadi yang orang lain tolong kutip tu, sebab dia bukan pembayar cukai, dia boleh claim balik. Jadi dia akan claim 3,000. Next. Kemudian contohnya, belum lagi ni. Ada slide sebelum ni. Next. Okey. Kemudian sebagai pengilang, dia juga kena bayar elektrik, dia kena beli mesin, dia kena bayar kos-kos yang lain. Semua ini yang dia bayar kepada orang, kos dia kepada orang. Yang ini pun dia boleh claim semua GST. Jadi contohnya kalau kos dia 40,000, dia boleh claim lagi 2,400. Jadi dia beli bahan mentah, dia beli ada elektrik semua, dia pun buat kasut. Dia buat kasut, akhir bulan, next. Akhir bulan dia jual kasut. Katakanlah bulan itu dia jual RM100,000 kasut. Dia jual 10,000 kasut pada harga RM10 satu. Jadi jumlah jualan dia 100,000. Tapi bila dia jual 100,000, sebagai pengutip cukai kerajaan, dia kena charge 600 cukai. 100,000 itu dia simpan untuk dia, 6,000 itu dia kena bagi kat kerajaan. Dia tolong kutip dan dia akan bagi kat kerajaan. Jadi di akhir bulan, next, di akhir bulan dia akan bandingkan berapa banyak yang dia telah kutip cukai untuk kerajaan berbanding dengan berapa banyak yang dia beli yang orang lain dah kutip cukai daripada dia. Jadi yang barang yang dia beli, dia boleh claim balik. Jadi dalam contoh ini RM3,000 bahan mentah campur 2,400 yang elektrik semua, dia boleh claim RM5,400. Tetapi dia charge, dia kutip cukai daripada orang yang beli barang daripada dia itu 6,000. Maka di akhir bulan, tiap-tiap bulan dia kena file tax return kepada custom. Di akhir bulan dia akan bayar, kerana yang dia kutip itu lebih daripada yang dia boleh claim balik. Dia akan bayar RM600 kepada custom. Ada soalan? Okey boleh, tak apalah, nanti ada video tengok semua, lama-lama yang faham lah Tapi maknanya, yang kena ingat maknanya, syarikat ini tak bayar cukai, dia tolong kutip. Bila dia tolong kutip dan dia tak bayar cukai, dia boleh claim balik lah cukai yang dia dah bayar atas barang dia. Sebab dia bukan pembayar cukai. Kalau dia beli barang RM2,000, cukai RM120, dia boleh claim balik RM120. Okey, ya. Okey, untuk penghilang ini, dia bayar GST untuk bill electricity. So for that, untuk bill electricity itu dia patut sebagai end user
So on that account sama ada beliau perlu Cakap. bayar the 60. Dia tak end user. Electricity itu adalah cost untuk dia buat barang. End user mengikut GST adalah rakyat. Saya akan tunjukkan satu-satu macam mana akhir sampai ke rakyat. Okey, next kan? Okey, daripada pengilang dia akan sampai ke pengedar. Kan, pengilang dia buat kasut, dia jual kat pengedar. Sebelum sampai kat kita ni, pengedar. Katakanlah pengedar ni dia beli kasut RM15 satu, dia beli 10 lebih kurang. Jadi RM150,000. Bila dia beli, sebab dia bukan pengutip cukai, dia boleh claim RM6,000 atas barang dia. Next. Super juga kalau we go through the process, dia boleh claim balik atas elektrik, semua belanja dia claim. Next sekali. Kemudian pengedar ni dia akan jual pula kepada kedai-kedai, ya tak? Daripada pengedar, daripada Petaling Jaya, jual kepada kedai-kedai di Ipoh, di All-Star semua. Katakanlah bulan itu dia jual RM20,000, dia dah markup lah. Kalau dia beli tadi kasut RM10, dia jual, dia markup RM15 lah, dia dapat untung kan. Jadi kedai yang beli daripada dia tu kena bayar dekat dia RM127,200, kerana RM120,000 itu adalah yang dibayar kepada pengedar, RM7,200 adalah yang dia tolong kutip cukai pada pihak kerajaan. Jadi akhir bulan, next, akhir bulan dia buat yang sama, dia banding. Dia jual dan hasil jualan itu dia kutip cukai untuk pihak kerajaan RM7,200. Tetapi sebagai gudang, sebagai pengedar, dia beli kasut, kemudian dia bayar elektrik semua, iaitu semua dia boleh claim. Dalam contoh ini, bulan itu yang dia boleh claim GST kredit sama dengan yang dia charge kutip untuk kerajaan RM7,200. Jadi bulan itu dia tidak perlu bayar 1 sen pun kepada custom. Okay. Next. Kemudian daripada pengedar sampai kat kedai. Kedai pun buat yang sama lah, beli kasut. Bila dia beli kasut, dia boleh claim RM450. Next. Kemudian dia bayar sewa, elektrik, kertas semua. Yang ini pun dia boleh claim RM300. Bulan itu, next, bulan itu dia jual kasut, berapa dia jual ni? 100 kasut. Dia dah markup. Dia beli tadi RM15, sekarang dia jual RM25 lah, dia markup. Jadi dia dapat RM2,500 dari untuk hasil jualan dia. Tapi dia kena kutip cukai daripada pembeli RM150. Jadi dia charge GST RM150, dia claim lagi banyak tadi. Jadi akhir bulan, next, akhir bulan dia banding, dia charge GST yang dikutip daripada pembeli RM150, tetapi daripada hasil belian dia yang dia dah bayar kepada pekedai lain RM750, maka kerajaan akan bayar balik kepada dia RM600. Sebab pekedai pengilang bukan pembayar cukai. Jadi kalau dia terlebih bayar cukai dia, dia boleh claim balik setiap 1 sen. Jadi akan ada keadaan yang mana kerajaan kena bayar balik cukai kepada pekedai-pekedai. Okay. Jadi akhir sekali, next, kita ambil contoh. Kalau kita tengok ini, pengilang pengedar. Kalau contoh kasut, daripada pengilang sampai ke pengedar, sampai ke kedai, pengilang hanya kutip GST. Setiap GST yang dibayar oleh pengilang, dia boleh claim balik, dia dapat refund. Jadi di setiap peringkat macam inilah berlakunya sampailah kita pergi beli kasut dekat kedai. Kita pun pergi beli kasut dekat kedai, kita beli RM25 tadi, kita kena bayar, kalau RM25 kita kena bayar berapa? 6 sen, lebih kurang 75 sen. Ya ke? 75 sen. RM1.50 kan? RM1.50. Jadi kita kena bayar bukan RM25 lah, kita kena bayar RM26.50. RM25 untuk kasut, kita bayar cukai RM1.50 atas kasut kita beli. Bayar kat kedai. Balik-balik, kita pun 2 minggu lepas tu pergi kat custom, pergi claim RM1.50 kita. Custom tumbuk lepas tu. Custom kata, tak boleh cik. Yang boleh claim ni hanya kedai. Orang biasa, kamu pengguna, kamulah yang kena bayar cukai. Jadi RM1.50 yang kamu bayar, itu memang cukai yang kita ambil daripada kamu. Jadi konsep ini kena faham, mekanisme. Maknanya GST ini hanyalah
pekedai pengilang semua ni hanyalah ejen pengutip cukai oleh kerajaan. GST mencukai rakyat. Di antara sebelum barang itu sampai kepada kita, tak kiralah berapa peringkat ini, mereka hanya kutip. Yang dia belanja dia boleh claim balik, yang dia charge dia kutip dia bayar kat kerajaan. Akhir sekali sampai kepada rakyat, maka kita tidak ada pilihan lain, kitalah yang tanggung GST itu. Okey. Sebab itu kalau masa awal-awal dulu, masa kita cuba buat pendirian, apa pendirian kita terhadap GST? Patut kita kata GST tolak, buruk ini. Saya punya pendapat ialah kita tak boleh nak kata GST ini buruk dan kita tolak mentah-mentah. Kerana dari segi kecekapan GST mengutip cukai, GST adalah cukai yang paling cekap sekali. Sebab dia tak macam income tax. Income tax ni kena kira, jadi orang boleh tipu lah, pusing keliling. Jadi lembaga hasil kena kira, check audit balik. GST mudah je, kamu beli kamu bayar. Jadi dari segi perspektif mengutip cukai, GST adalah cukai yang cukup berkesan. Senang saja, semua orang kena cukai, semua orang kena bayar. Dari segi itu, kalau kita kata GST ini tak baik, tak cukai yang buruk, jahat semua, tak boleh lah. Sebab sebenarnya GST sebagai mekanisme cukai berkesan. Yang menyebabkan dia teruk ialah kedudukan ekonomi rakyat sekarang ini tidak sesuai untuk dikenakan cukai tambahan, kerana dia akan membebankan. Dan saya akan tunjukkan hujah-hujah ini. Jadi sebab itu, kalau nak dikira dari segi kecekapannya, GST adalah satu cukai yang cukup berkesan. Dia mudah, dia pukul rata semua. Tak kira belajar ke, tak belajar ke, bekerja, menganggur, tua, kaya, miskin, Melayu, Cina, India, sebut saja. Kalau lembu beli barang, lembu kena bayar. Sebab dia tak kira siapa, dia kira ada beli barang ke tidak. Jadi dari segi itu dia jadi siapa yang menanggung GST? Inilah muka-muka yang menanggung GST ni. Saya ambil muka yang semua muka runsing sebenarnya. Memang Bangla tak darah. Semua ini muka-muka rakyat Malaysia yang akhirnya akan membayar GST. Okay, next. Okay, terma penting, very quickly. Saudara-saudari akan selalu disebut tentang bekalan. Kalau in English selalu disebut as supply. Taxable supply, exempted supply, zero rated supply. Supply atau bekalan ini mengikut terma GST bermakna urus niaga. For whatever reasons, when GST, bila undang-undang GST awal-awal dulu dia tulis, bahasa yang digunakan di dalam bahasa Inggeris adalah supply. It doesn't use transaction ke pada perkataan yang digunakan adalah supply. Jadi dia kekal sampai sekarang. Supply atau bekalan itu maknanya urus niaga. Kredit GST ataupun cukai input adalah cukai yang boleh diklaim balik. Jadi bila disebut cukai input, cukai kredit atau kredit GST, itu adalah cukai-cukai yang dituntut kembali oleh pekedai-pekedai atau peniaga-peniaga yang saya sebut tadi. Cukai itu dipanggil kredit GST. Kemudian yang saudara-saudari akan selalu dengar ialah kadar GST standard ataupun dalam bahasa Inggeris standard rated. GST hanya ada 3 kategori. Kategori pertama dipanggil standard rated ataupun kadar standard. Ini adalah semua barang-barang yang dikenakan cukai. Kalau rate-nya sekarang 6%, maksudnya semua barang kecuali disebut tidak kena bayar 6%. Mikrofon 6%, banner 6%, kain 6%, pun 6%. Itu dipanggil standard rated. Yang kedua disebut sebagai kadar GST SIFA ataupun zero rated GST. Kadar GST SIFA ini dia unik sikit. Zero rated ini maksudnya barang itu kena GST, tetapi dia bayar GST pada kadar kosong. Jadi tak bayar. Tujuannya ialah ini adalah untuk barang-barang yang diekspor keluar. Sebab bila kita kenakan GST, maknanya harga barang kita tu akan naik. Jadi bagi pengekspor, tiba-tiba harga barang dia jadi lebih mahal daripada pesaing-pesaing, kompetitor around the world.
Jadi kalau tidak diwujudkan satu kategori zero rated ini, maknanya harga barang Malaysia di peringkat antarabangsa jadi mahal dan tidak kompetitif, dan itu akan disadvantageous kepada industri kita. Jadi yang dibuat ialah zero rated ini ialah bagi pengilang-pengilang yang mengeksport barang ke luar negara, dia boleh claim balik semua perbelanjaan dia. Input tax dia boleh claim, cukai kredit tu dia boleh claim, elektrik dia boleh claim, barang dia boleh claim. Tetapi bila dia ekspor ke luar negara, dia tak perlu charge GST. Jadi ini keadaan yang baik lah. Maknanya dia lebih baik daripada sekarang. Tak, maksudnya untuk pengekspor ni, dia tak ada beza daripada sekarang. Sekarang dia tak ada cukai dan dia jual tak ada cukai. Nanti kalau yang dibeli ada cukai tu, dia boleh claim balik. Dan bila dia jual, dia tak perlu kutip cukai untuk kerajaan. Itu zero rated, kebanyakannya untuk ekspor. Next. Dan yang ini yang paling sakit sekali, dia panggil dikecualikan dari GST ataupun exempt supply. Exempt supply ini bermakna apabila peniaga menjual barang atau perkhidmatan, dia tidak perlu kenakan cukai, dia tak perlu kutip cukai daripada rakyat. Tetapi dia juga tidak boleh claim sebarang cukai yang dia bayar atas barang-barang atau elektrik ataupun belanja dia dalam menjalankan perniagaan. Ini keadaan yang paling parah sekali. Sebab itu setakat ini, bila Najib kata barang makanan asas dikecualikan daripada GST, kita tidak pasti sama ada kecualikan itu maknanya exempt supply atau kecualikan itu maknanya zero rated. Kalau dikecualikan zero rated, alhamdulillah, bagus, dia tidak ada kesan naik harga lah. Tetapi kalau dikecualikan exempt supply, barang itu akan naik harga. Contohnya ambil beras. Kalau dia sekarang disebut kecualikan tau, tapi dia tidak umum kecualikannya itu exempt supply ataupun zero rated. Sebab ada beza besar di antara kecualikan di bawah exempt supply atau dikecualikan di bawah zero rated. Dikecualikan di bawah zero rated tak kena cukai tetapi boleh claim balik. Jadi dia tidak ada bebanan kepada peniaga. Kalau dikecualikan di bawah exempt supply, maknanya pengilang padi, dia beli beras daripada pesawah. Pesawah tu dia hantar traktor lah untuk menuai semua. Traktor tu kena bayar cukai. Dia sewa lori daripada bendang sawah bawa ke kilang, bayar cukai GST. Dia punya mesin-mesin dekat kilang, semua dia kena bayar cukai GST. Elektrik dia kena bayar cukai GST. Dia packkan beras itu dengan plastik tu semua kena bayar GST. Kalau di bawah exempt supply, bila dia jual beras, dia tak boleh charge GST. Tetapi dia dah tanggung semua GST ni, elektrik, pack, mesin, dia tak boleh claim balik. Jadi bila dia tak boleh claim, dia buat apa? Dia naik harga lah. Sebab dia nak cover kos GST yang dia dah tanggung tetapi tak boleh claim balik. Di kebanyakan negara, exempt supply ini juga melibatkan makanan-makanan. Dan apabila exempt supply, apabila makanan diletakkan di bawah exempt supply, selalunya dia menyebabkan kenaikan harga barang itu kerana peniaga terpaksa menaikkan harga untuk cover kos yang dia tak boleh claim.